Muhammad Datuk Speaker. Dia kalau kita nak bincang Mak GST, tak dengar tapi telinga saya dengar. kalau kita nak bincang GST ni bukan dalam masa 15 atau 20 minit. Ya. Dia belum mengambil satu masa 2-3 jam. Ya. Baru kita betul bagus ke tak bagus. Tapi terima kasih Datuk Speaker kerana memberi saya peluang untuk memberi sedikit pandangan mengenai bajet 2014. Saya nak bercakap dua perkara kalau sempat. Nombor satu, agenda menambah baik pengurusan belanjawan, dan nombor dua, plan pemerkasaan Bumiputera. Ekonomi Bumiputera. Menambah baik pengurusan belanjawan. Agenda ini bagus. Saya alu-alukan sesipannya ke dalam bajet 2014. Saya mengalu-alukan OBB, Outcome Based Budgeting, pengauditan projek yang melebihi 100 juta ketika projek dijalankan, dan iltizam mahu mengurangkan defisit dan mengurangkan hutang sektor awam supaya tidak melebihi 55%. Sekurang-kurangnya, kerajaan sudah mengiktiraf bahawa penambahbaikan pengurusan bajet mesti mengandungi langkah-langkah mengurangkan defisit dan hutang negara. Saya mendoakan semoga Menteri Kewangan YB daripada Pekan, kampung saya, mempunyai sokongan dan keberanian melaksanakannya. Tetapi sebetulnya penambahbaikan pengurusan bajet mesti dibangunkan atas satu prinsip yang paling penting dan fundamental, iaitu belanja mengikut kemampuan dan belanja bercermat serta berhemah. Oleh kerana itu, kita memerlukan perspektif baru melihat bajet. Jangan kita tumpukan kepada 40 bilion defisit tahun 2014, 2013 43 bilion tanpa melihat ke semua outlay yang kerajaan minta. Defisit berkurangan 3.5% tahun ini memanglah tahun yang dijangkakan tahun depan memanglah menggembirakan ramai orang, tetapi kita lupa walaupun hasil naik, perbelanjaan operating expenditure pun naik dan capital expenditure menurun 3.2 bilion. Ini kita kena ingat. Tapi sebetulnya kalaulah kerajaan nak belanja, nak defisit berapa banyak pun dia nak buat, kita sepatutnya tak payah nak risau, supaya kita biarkan kerajaan membelanjakan dirinya kepada financial ruin. Sebab apa? Apabila berlaku demikian, apabila dana kering, kerajaan tidak boleh bagi belanja sesuka hati. Kos untuk meminjam semakin meninggi, keyakinan terhadap kemampuan membayar akan menurun. Semua ini akan menjatuhkan kerajaan. Lantaklah besar mana defisit pun dia nak belanja. Tetapi kepada rakyat, RM1 yang diperolehi melalui bajet defisit serupa juga dengan RM1 yang diperolehi melalui bajet surplus. RM1. A ringgit is a ringgit is a ringgit. Tak kira. Rakyat tak kira. Sebaliknya, kita kena lihat ke semua bajet yang dimohon sebagai tanggungan yang mesti diuruskan dengan berhemah dan baik. Kerajaan memohon Parlimen meluluskan 262.4 bilion, maka 262.4 bilion inilah defisit kita yang sebenarnya. Kalau pandang ke belakang, pandang siapa? Lanang ke Kota Melaka. Meluluskannya suatu tanggungjawab. Meluluskannya satu tanggungjawab yang berat, maka hari ini kita membahasnya, berdebat dan bertukar pandangan. Dan ini Datuk Yang Pertua, dan ini bukan duit yang boleh diperlakukan sesuka hati. Cubaan menyamakan bajet dengan duit zakat adalah perkara yang mengelirukan. Maknanya institusi parlimen ini Baitul Mal ataupun pusat kutipan zakat. Tidak sama. Jadi parlimen bukan sama dengan institusi Islam. Ianya bukan pusat kutipan zakat atau Baitul Mal. Kalau tidak, mengapa kita ada rang undang-undang perbekalan? Ambil saja wang dan perlakukan sesuka hati. Kita mesti mengasingkan diri daripada mentaliti CEO tekun yang menganggap bahawa sebab ini duit yang UMNO ambil, dia boleh lakukan apa sesuka hati. Inilah, jadi sikap macam inilah yang membuahkan segala salah laku yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Bahawa sikap dan pemikiran seperti ini dipegang oleh pemimpin pula. Amat mengejutkan. Inilah orang cakap, bapa borek, anak rintik. Father speckled, son spotted. Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Father urinates standing, son urinates running. Jadi kita mesti melihat kepada 262.4 bilion ini dan bagaimana ianya ditakbirkan. Sebab duit ini bukanlah duit kerajaan yang hasilkan. Ia datang daripada cukai dan hutang. Kekayaan dicipta oleh kilang-kilang, di ladang-ladang,
di pasar tani, di pasar borong, di dalam bilik lembaga pengarah syarikat. Oleh kerana demikian, maka setiap perbelanjaan, setiap item kita kena teliti dan perinci dengan baik. Kerana itu, sebab itu saya sebutkan fokus kita bukan hanya kepada 40 incremental deficit 40 juta, 40 bilion tahun ini, 43 bilion tahun lepas, tapi kita mesti lihat keseluruhan bajet 262.4 bilion. Dari mana kita mula? Kita mesti mula dengan mengamalkan nasihat yang diberi oleh kerajaan kepada rakyat, yakni berhemah dan bercermat dalam belanja dan belanja mengikut kemampuan. Spend within your means. Dua perkara terpenting dalam penambahbaikan pengurusan bajet ialah mengurangkan defisit dan memotong hutang sektor awam. Kerajaan mesti jujur melakukan dua perkara ini atas dasar it is the right thing to do, bukan melakukan untuk impress Fitch rating atau Moody's ataupun badan-badan rating yang lain. Kita mesti apply the same common sense yang selalu didakwahkan oleh Perdana Menteri dan kerajaan. Belanja mengikut kemampuan. Ketika menyampaikan BRIM 1, 2 dan yang akan datang 3 ini, the pious message yang dipertua dengan izin, yang mengiringi ialah dengan duit 500 ini belanjalah kamu dengan berhemah. Atau dalam bahasa Inggeris, with this 500 ringgit, spend wisely. Jadi sebagai teladan kepada rakyat, kerajaan mesti memulakan mengamalkan nasihat ini pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Belanja berhemah dan ikut kemampuan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu suruh orang buat baik, tapi gagal mengingatkan diri kamu melakukan kebaikan itu terlebih dahulu. Sayang kerajaan tak lakukan apa yang dikhutbahkan. Kerajaan mengelak dari nasihat ini dengan berhutang dan menanggung defisit. Ekonomi kita sebetulnya ialah satu ekonomi yang debt driven. Kerajaan mendanai business plan-nya atau bajetnya dengan menanggung hutang yang banyak. Yang membimbangkan, debt kita sudah menjadi structural debt. Yakni apabila ekonomi kita baik, apabila revenue kita baik, kita masih menggunakan hutang untuk top up kita punya bajet. Masalahnya yang dipertua, yang saya ingat pada pandangan saya ialah kita melihat, kita fokus kita punya attention mengenai skirting around the issue ataupun berputar dan memutarbelitkan supaya kita tidak melampaui debt ceiling 55%. Jadi kita gunakan bermacam-macam cara. Kita menyembunyikan perbelanjaan oleh GLC umpamanya, yang kita telah diberitahu beberapa hari yang lalu sudah pun mencecah 93 bilion ringgit. Kalau campur dengan hutang public sector yang saya jangka menghujung tahun ini sudah pun mencapai 458 bilion, campur dengan off budget punya contingent liabilities yang sudah mencecah 150 bilion, maka kita mempunyai menanggung hutang hampir 700 bilion, iaitu sudah hampir 70% daripada GDP. Dan debt servicing saja, kalau kita mempunyai 650 bilion hutang public sector dengan kadar faedah pada 4%, maka bayaran debt servicingnya ialah 26 bilion setahun. Saya tidak untuk menjimat masa, saya nak pergi saya mencadangkan, sebab kita selalu fokus kepada 55% ini, maka 50% debt ceiling ni, maka sebab itulah kita ada mempunyai langkah-langkah setengah-setengah pihak memanipulasi supaya kita tidak pernah melampaui 55% ini, dan kita senantiasa mencari jalan dan helah dan tipu muslihat macam mana nak menyembunyikan 55% ini. Sebab itu saya mencadang sebagai langkah mengekang discretionary spending yang dilakukan untuk mengelak debt ceiling tadi 55% ini, kita set rule yang menyekat perbelanjaan discretionary tersebut. Sabotaj ekonomi yang dilaporkan yang terjadi sebab kita memberi ruang yang sangat besar kepada little Napoleons dan little Stalins dalam jabatan-jabatan kerajaan yang mengambil kesempatan melakukan apa. Sebab itulah kita dapat laporan daripada Ketua Audit Negara yang menceritakan cerita-cerita seram kepada kita. Jadi untuk mengelakkan itu semua, saya ingin mencadangkan kita set satu limit. Kita fix bahawa bajet untuk satu-satu tahun itu ialah
beberapa peratusan daripada GDP. Jadi macam mana kita nak kira benda tu? Macam mana kita nak pilih peratusan yang paling sesuai? Kita tengok sebelum 1988 ekonomi kita berkembang pada 7 hingga 8% dan kita pilih kepada prestasi, ketika mana prestasi ekonomi kita terbaik, berapakah peratusan GDP kita, berapakah peratusan bajet kita daripada GDP. Kalau misalnya sebagai contoh 1997 yang terbaik, kita punya ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi ketika itu 8%, maka ketika itu bajet kita 22%, maka kita pilih 22% daripada GDP sebagai kita punya bajet untuk setiap tahun. Dan saya memang setuju kerajaan mengunjurkan bahawa dalam masa menyampai kepada tahun 2020 kita nak adakan balance bajet. Ini saya secara peribadi, saya lebih suka kita mencapai balance bajet daripada surplus bajet. Sebab surplus bajet sama saja yang tidak bagusnya dengan deficit bajet. Sebab ia menggambarkan bahawa kita tidak ada financial discipline. Kalau kita lebih pun tak bagus, kalau kita kurang pun tak bagus, tapi kita nak balance bajet. Itu yang lebih penting. Jadi setelah kita fix 22% daripada GDP, itulah yang akan menjadi panduan kepada kita. Menjelang kita hanya ada 7 tahun lagi untuk mencapai, untuk menyampai kepada tahun 2020, maka kita sekarang ni melakukan program untuk meletakkan as a rule bahawa bajet kita melalui tahun-tahun yang akan datang hanya tidak melebihi daripada 22% daripada GDP. Ini yang penting. Apabila kita sudah fix the rule yang menetapkan bahawa bajet kita hanya sekian peratusan daripada GDP, kita stick to it. Janganlah kita mencari jalan bagaimana nak memutar dan mengelilingi angka yang artificial seperti debt ceiling 55%. Jadi saya nak pergi kepada assessing ataupun mengadili bajet cadangan-cadangan dalam 2014. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ini saya cakap dengan jujur, ada yang benda perkara bagus, ada yang tidak bagus. 25 Oktober yang lalu kita dengar guruh dan hari lintar daripada Menteri Kewangan mengenai bajet 2014. Tetapi seperti kata pepatah, banyak ribut sikit hujan, much thunder little rain. Ada perkara yang baik dan tidak kurang pula yang membimbangkan dan meragukan. Dia macam lagu SFND, Bimbang dan Ragu. Orang tua tahu, Datuk. Misalnya kenaan RPGT. Ini satu perkara, satu langkah yang boleh saya gulung, rasa ya? Boleh gulung. Satu langkah yang baik. Boleh gulung saya tak boleh cakap. Pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Ini RPGT ini adalah untuk mengekang spekulasi hartanah. Spekulasi menyebabkan harga tanah seperti yang, walaupun kita berbeza pendirian politik, tapi apa yang dicakapkan oleh Kuala Kansar tadi mengenai spekulasi yang digunakan yang terlalu menyebabkan hartanah mencecas paras harga yang tidak masuk akal, yang mengeluarkan ramai orang daripada pasaran. Dan yang paling teruk, impak ini adalah golongan Bumiputera, siswazah yang baru masuk dalam pasaran kerja dan lain-lain lagi. Akibat dari itu, kerajaan merasakan perlu membina lebih daripada 200,000 buah rumah setahun. Dan kerajaan membina sebanyak ini kerana mesti mempertanggungjawabkan janjinya untuk membina 1 juta rumah dalam masa 5 tahun. Walaupun begitu, janganlah menjadikan ianya satu alasan membina rumah yang substandard. Jabatan Perumahan Negara sebagai contohnya akan membina 164,073 buah rumah dengan bajet 578 juta. Ini kalau kita kira, maknanya rumah ini harganya 35,000 sebuah. 35,000 sebuah, saya tidak tahu macam mana rumahnya, dan saya harap pada harga ini rumah dibina sempurna dan mengikut piawai. 100 JPN juga, Perumahan Negara diberi 146 juta untuk membina 600 perumahan rumah disewa dan perumahan rakyat bersepadu. Bermakna sebuah rumah ialah 243,000 sebuah. Jadi saya berharap kerajaan akan mengenakan sewa yang berpatutan dan menetapkan exit point yang definite. Jangan duduk, kita bagi sewa duduk 5 tahun, dia nak duduk seterusnya. Bagi peluang orang lain juga sewa rumah yang sedemikian. Agenda prima yang Datuk Yang di-Pertua. Ini saya sedikit sangsi. Dengan 1 bilion bajet, dia nak bina rumah 80,000 unit.
Kalau kita bagi, maknanya kalau kita bahagi, maknanya kos rumah ini 12,500 dan dia akan dijualkan dengan diskaun 20%, maknanya harga rumah sebuah ialah 10,000. Jadi saya harap pada harga ini bukan reban ayam yang didapati atau sarang merpati. 10,000 tak masuk akal yang Datuk dan betul. 1 bilion untuk bina 80,000 unit dengan diskaun 20%. Dan saya setuju seperti yang disebut semalam oleh wakil daripada Titi Wangsa, saya ingat, yang cakap kerajaan mesti mengambil kesempatan di atas tanah-tanah yang berada di sekitar kiri kanan LRT. Binakan rumah yang mampu milik untuk rakyat jelata supaya mereka dapat mengambil kesempatan daripada infrastruktur yang dibina oleh kerajaan. Demikian juga yang laluan-laluan yang direntasi oleh laluan kereta api, high speed rail yang kita hendak bina daripada Singapura menghubungkan Kuala Lumpur dan menghubungkan Bangkok. Kemudian nanti janganlah kita ini termakan budi YTL, maka kita gadai body kepada YTL, tidak hendak mengambil tanah di sekeliling untuk bina rakyat, bina perumahan untuk rakyat. Habis. Sikit lagi, BRIM. Sebab BRIM semalam ada 5 minit, 2 minit lagi yang dia putus. Semalam wakil daripada Parit Sulong ada sebut BRIM, jadi saya nak sentuh sedikit. Pemberian income transfer dalam bentuk BRIM dan bantuan-bantuan lain adalah bagus. Negara mesti menyediakan jaringan kebajikan dan keselamatan sosial untuk membantu mereka yang lemah dalam ekonomi disebabkan pelbagai faktor. Tidak ada orang yang siuman membantah program membantu orang susah dan kurang upaya. Jadi bila Parit Sulong semalam menceritakan penerimaan BRIM yang disambut dengan linangan air mata, kita boleh relate, kita boleh faham. Kerana orang seperti itu tidak pernah mendapat wang tunai yang percuma. Jika orang Barisan Nasional merasa tersentuh, kita pun orang Pakatan Rakyat pun rasa demikian juga. Kita sama-sama manusia. Demikian juga apabila kerajaan Selangor memberi wang tunai kepada warga emas untuk pergi membeli belah, pemberian disambut dengan tangis dan tangisan yang gembira. Jadi sama-sama kita boleh memberi khidmat kepada rakyat. Tahun depan BRIM dijangka diberi ialah nilai BRIM yang dijangka diberi oleh kerajaan ialah 4.6 bilion diberi kepada hampir 8 juta orang. Kalau kita pandang pada sudut-sudut yang lain, pada masa yang sama sambil ia mempamerkan kepekaan dan kepedulian kerajaan, tapi pada masa yang sama ia mengesahkan bahawa dalam negara kita ni ada 8 juta orang yang miskin. Sebab itu dia bagi BRIM. Jadi saya sangat setuju. Semalam ada satu cadangan daripada wakil Barisan Nasional supaya BRIM ini disampaikan melalui pejabat daerah ataupun urus setia, bukan lagi diberi melalui wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen yang berpencesan kaki dan berkelahi sesama sendiri nak berebut nak bagi BRIM. Dan saya diberitahu yang dipertua, apabila BRIM 1 dan BRIM 2 dulu hendak dilancarkan, bank negara dan rangkaian bank-bank semua sudah sedia nak memberi secara langsung kepada penerima BRIM. Jadi saya harap kerajaan akan serius sebagai tidak mempolitikkan pemberian BRIM, jadikan ianya sebagai satu perkara yang neutral, bagi secara langsung terus kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Ya, 3 minit saya bagi bantuan masa satu Malaysia pada Rauk. Terima kasih. Satu Bantuan negeri masa satu Malaysia daripada satu negeri.